Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan yang dikasihi semua. Hari ini 20/10/20. Sejarah hitam satu lagi berlaku, terutama dengan melibatkan rider-rider Foodpanda. Pada hari ini Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia telah membuat laporan polis berkenaan dengan satu isu. Jadi sidang media akan diadakan seketika nanti. Hari ini kita membawakan hantar makanan yang antaranya adalah Foodpanda. Semua kita adalah Sajar Zahami sebagai pengurusi penghantar. Penghantar. Okey. Nak buka ni? Ha? Okey. Nak buka ni Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada sahabat media yang bersama dan terus menyokong Penghantar Malaysia. Hari ini kita Penghantar Malaysia, kita telah buat satu laporan polis penganiayaan kepada Foodpanda riders berkaitan isu dengan e-wallet yang tak clear. Sejak pagi tadi kita menerima banyak rungutan dan juga komen-komen daripada rider-rider Foodpanda. Banyak kawasan yang komen di kita punya FB berkaitan dengan isu e-wallet ini. Kebiasaannya kalau berkaitan dengan cash on delivery, COD, bila mana customer bagi sejumlah wang sebelum ataupun dalam masa 4 jam selepas habis shift, selalunya mestilah bank in, bank in duit tersebut ke akaun ataupun deposit duit tersebut ke CIMB. Apa yang berlaku pagi hari ini? Pagi tadi apa yang berlaku? Secara tiba-tiba komen-komen yang kita terima, yang mana rider ni semalam dia dah buat dia dah bank in duit ni, cash on delivery ni dah bank in. Tetapi pagi tadi mereka semua terkejut sebab bila mana ID mereka sendiri, ID bekerja di blok so tak dapat bekerja atas alasan e-wallet tak clear. So ini memang bersangkut paut dengan sistem. Bila sistem menyebabkan masalah, semalam dah bank in, tapi pagi tadi ID kena block. Bila ID kena block, tak boleh nak tak boleh nak clock in. So bila tak boleh nak clock in, tak boleh nak buat kerja. Dan ini bagi efek kepada kadar upah nanti. Sebab bila mana orang panggil yes, berkaitan juga dengan kiraan batch. So ini akan bersangkut paut dengan sistem kadar gaji, kadar upah akan efek. Justru tadi kita buat laporan polis, yang mana kita pun dah terima banyak laporan polis yang dibuat sendiri oleh rider. Jadi petang ni kita terpanggil buat laporan polis, dan kita nak seru kepada rider-rider kita di Penghantar Malaysia. Kita akan share standard laporan polis berkaitan isu ini, dan kita saran kepada semua rider buat laporan polis supaya tindakan diambil segera oleh pihak berkuasa terhadap pihak pengurusan Foodpanda. Kita bukannya buat omong kosong, tetapi perkara ini kita dah bawa pada 21 September yang lepas. Kita telah berjumpa Penghantar Malaysia, kita telah bersemuka dengan pihak pengurusan Foodpanda dan menyatakan hal ini. Salah satunya e-wallet ini ada tertera sini. Ada beberapa perkara, tetapi sayang sekali perkara ini belum selesai. Dulu berlaku
Tetapi hari ini teruk. Macam saya ceritakan tadi. Sebab itu kita mahu kita ambil serius. Bila mana rider-rider ambil serius, buat laporan polis, dan kita petang ni buat laporan polis, supaya apa yang kita mahu. Nombor satu, apa? Sistem badge ini, rider ini dia bila mana terikat dengan sistem badge, kita mahu pihak pengusaha Foodpanda lihat dan jangan jadikan ini alasan supaya badge ini, sistem badge ini terjejas tak bagi efek. Sebab ini terang-terang masalah pada sistem sendiri. Nombor dua, kita mahu pihak pengurusan Foodpanda ambil tindakan segera, selesaikan isu ini. Kerana kita pun dah bawa, kita pun dah berjumpa dengan pengusaha Foodpanda, kita dah bawa isu ini, dan bila hari ini teruk, kita mahu segera diselesaikan. Dan ketiga, kita mahu pihak berkuasa untuk mendalami isu ini dan dapat bersemuka dengan pihak pengusaha Foodpanda macam mana nak cari jalan yang terbaik untuk selesaikan kemelut ini. Ada lagi beberapa lagi perkara-perkara lain yang kita terima selain isu e-wallet ini yang menjadi isu hangat hari ini di kalangan rider. Kesian bila kita baca komen-komen tu, kesian. Ada yang kadang-kadang saya pun go through tadi, kita tengok komen, tak ada masalah pun tiba-tiba ID di block. ID di block. So bila masalah ID di block, sudah semestinya akan efek sistem badge. Ada dia panggil KPI lah. Bila KPI kita efek, akan efek lah kadar gaji, pendapatan mereka ini. Dalam keadaan hari ini, sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Dan isu lain yang juga kita terima hari ini berkaitan dengan panggil jarak jarak nak ambil dan menghantar pesanan jauh, tetapi kadar bayaran dia tak berbaloi. Itu pun juga kita buat laporan juga. Kerana ini adalah kita lihat satu penganiayaan kepada rider-rider, terutamanya rider Foodpanda. Kita dapat nak tanya maknanya setiap hari semakin parah lah. Betul, setiap hari semakin parah. Jadi yang isu yang ni pernah berlaku dulu lah sebenarnya. Pernah berlaku. Jadi apa tindakan yang pihak sana kalau pernah berlaku? Pihak sana maksudnya pihak Foodpanda. Yang isu yang kes ni yang sebelum ni lah. Yang macam berlaku. Sebelum ini bila mana berlaku, kita ambil maklum dan kita suarakan kepada pihak pengurusan. Tetapi bila mana lebih parah, kalau dapat lihat kita punya FB hari-hari kita terima, kita ada come out dengan isu-isu. Tapi hari ini berkata e-wallet ini memang parah sebab majoriti rider terkesan tiba-tiba, dan hampir majoriti kebanyakan aduan ni di Kelang, rider Kelang. Dan bukan saja di Kelang tapi Lembah Kelang, satu Malaysia lah. So ini yang berkenaan dengan jarak tu, macam mana tu boleh jelaskan lebih secara terperinci tak? Sepatutnya apa yang berlaku sepatutnya yang jarak. Okey. Jarak. Okey Berkenaan isu jarak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk isu jarak isu jarak, isu pengambilan pesanan, okey, dan isu menghantar pesanan, jarak terlalu jauh dan tidak berbaloi dengan kadar upah bayaran yang diterima. Itu juga telah kami maklumkan kepada pihak pengurusan Foodpanda pada 21 September 2020. Sementara isu ini diselesaikan, tetapi maklum balas yang kita terima daripada pihak Foodpanda Malaysia akan berbincang terlebih dahulu dengan HQ yang kita sedia maklum HQ-nya di Jerman, Berlin, Jerman. Jadi kami kira sekiranya masalah ini bagaimana keputusan
pada pihak HQ. InsyaAllah kita akan work out juga benda ni dalam jangka masa yang terdekat, insyaAllah. Betul lah. Memandangkan isu ni berlarutan sejak sekian lama. Okey. Adakah kes ini seolah-olah macam tidak diambil peduli oleh pihak kerajaan sendiri? Sebab kita tahu sebelum ni telah menghantar memorandum Betul. kepada Kementerian Sumber Manusia. Jadi apa agaknya yang perlu dilakukan segera agar syarikat pihak syarikat boleh mengikut peraturan? Sekarang ini bila kita dengar penghantar, sebenarnya kita tak ada bapa lagi, ayah, tak ada ayah yang menjaga kita. Maksud sini tak ada mana-mana kementerian, kita pun tak tahu kita ni bawah kementerian mana. Jadi bila tak tahu di bawah kementerian mana ini, sebab kami bukannya kita takut, tapi sebabnya semua rider ini insya-Allah dia faham apa yang dia nak, dan sebab itulah kami ada hari ini. Kita hendak pihak berkuasa ambil tindakan mendalami isu ini, supaya rider-rider ini, isu-isu yang berkaitan dengan rider ini dapat segera diselesaikan. Fokus memperjuangkan Foodpanda sahaja. Baik. Apa lagi? Kita bukan sahaja memperjuangkan Foodpanda punya rider. Semua yang tak kira penghantar barang ataupun penghantar makanan, kita welcome untuk bersama kita. Ya. Cuma yang kerap kita terima kebanyakannya pada Foodpanda. Ya. Mungkin yang lain mungkin tak ada, tapi mungkin tak betul serius. Ya. Ya, sebabnya yang betul serius memang Foodpanda, dan memang banyaklah aduan-aduan yang kita terima khas daripada Foodpanda. Tetapi yang lain-lain pun kita juga adalah kita welcome untuk bersama dengan kita, untuk kita sama-sama memperjuangkan apa juga isu yang berkaitan rider, barang atau makanan. Sebenarnya rider ni bukan penentang pada syarikat tu lah sebenarnya. Dia bukan menentang, tapi lebih kepada perjuangan. Dia kita Untuk hak, macam mana? untuk hak dia. Betul, yes. Rider ni sebab kalaulah dia pergi berseorangan tak didengar, ya. Dan satu lagi, bila dia pergi berseorangan, ada kemungkinan boleh ID di-terminate, ya, ataupun di-block, suspend sebagainya. Sebab itulah kita ni penghantar, kita yang akan bawa suara-suara rider ini, ya. So welcome kepada semua rider. Kita ada lagi GrabFood, ya, Lalamove, dah makan, bungkus eat, dan banyak lagi, ya, dalam ekonomi, gig ekonomi sekarang, ya. Dan kita welcome semua untuk bersama kita memperjuangkan apa juga isu berkaitan dengan rider, insyaAllah. Kita tahu sebelum ni P-Hailing pernah buat kelompok zaman Pakatan Harapan. Betul? Dan ketika itu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kami tanggungjawab dan memberi jaminan akan membantu nasib P-Hailing sendiri. Tapi hari ini ke manakah beliau? Ke manakah beliau, itulah saya tak nak ulas panjang, sebab mungkin kemungkinan ketika itu yang approach adalah individu, persoalan. Ketika itu belum ada lagi pertubuhan sah daftar seperti ini, ya. So kita akan terus move on. Kita akan turun ke depan, ya, memperjuangkan isu rider ini kerana kita percaya, ya, dengan usaha yang konsisten ini satu hari nanti akan membuahkan kejayaan, insya-Allah.
Baik, Saudara Zul, saya fahamkan di Kelang juga ada laporan sebegini. Apakah ini menggambarkan satu negara akan buat laporan serupa ini? Ada gambaran tak? Macam saya maklumkan tadi, Baik. kita hendak kalau boleh lebih banyak laporan dibuat, lebih bagus. Lagi maksudnya ini adalah satu bukti bahawa betul rider semua ini terkesan. Maksudnya betul, kita bukan bohong. Memang rider-rider ada terkesan dengan maksudnya apa cerita yang kita sampaikan hari ini, betul lah. Dan kita welcome. Dan kita pun boleh provide standard report supaya rider kita galakkan rider-rider untuk buat laporan polis. Baik, Saudara Zul. baik. Sebelum ini memorandum dihantar ke Menteri Sumber Manusia dan selepas itu disusuli perjumpaan dengan pihak syarikat. Okey. Tapi nampaknya masih lagi menunjukkan macam ada jalan buntu. Jadi jika ini pun tidak mendatangkan kesan, apakah mungkin pihak pengantar ada perancangan selepas ini? Perancangan tu semestinya ada. Baik. Ya, cuma kita tak boleh lah maklumkan ya, ceritakan semestinya perancangan tu ada, dan kita pun tengah merangka strategi ya, supaya shower kita ini akan satu masa nanti akan dinegari ya, oleh pihak yang bertanggungjawab, insyaAllah. Terima kasih. Saya nak tanya sikit daripada wakil Foodpanda sendiri, rider Foodpanda. Tanya sikit apa yang berlaku sebenarnya. Pasti agak apa pasti kita Ini salah satu seorang yang terkesan akibat ID jadi ya. Di blok, macam maklum yang masalah yang berlaku pada hari ini dan masalah yang sebelum ni lah ya, mengenai ID digantung, pembayaran jarak. Pembayaran jarak ni sebenarnya memang memberi kesan lah pada rider semua lah kan, sebab pembayaran ni tak setimpal dengan jarak yang kita pergi. Lepas itu pada yang jarak yang lebih dekat, pemotongan tu lebih banyak daripada penambahan yang jarak yang jauh kan. So dari situ memang ada rider memang terkesan lah. Dan satu lagi macam pembatalan order, kadang-kadang terkesan pada rider sebab dia jatuh, dia pembatalan daripada pihak PC, tapi tiba-tiba kita punya rate jatuh dan best jatuh jugalah kan. So itu masalah jugalah pada kita semua kan. Sebab kita dah menjaga sebaik mungkin, tapi sebab masalah yang berpunca daripada pihak anda sendiri, tapi sebenarnya terkena pada rider-rider semualah. So itu je lah saya. Mengenai isu pagi tadi, Ya. okey, yang ID disuspend, adakah rate prestasi kerja akan kacau juga? Saya tu saya tak pastilah kan. Mungkin dia sebenarnya saya tak pasti. Dia kadang saya pernah terkena macam pembatalan order tu, dan rider lain pun terkena, tapi bila saya tanya, diorang tidak, best diorang tak jatuh, diorang punya rate tak jatuh, tapi macam saya kena, saya punya rate jatuh. So pada situ kita pun tak faham tau, sama ada bila kita tanya balik, dia kata okey sistem. Sistem, kalau pada sistem maksud mesti semua terkesan kan, tapi dia setengah saja yang terkena lah pada tu. Okey, terima kasih. Baik. Dengan boleh tak ulas sikit tentang isu SOP yang sentiasa berubah dan sistem permatahan. Dengan kita ni SOP dia Betul, berubah kan? betul. So, samalah apa yang berlaku pagi tadi pun, ya, kesan pada SOP yang berubah-ubah tu lah. Sampai ke hari ni kita pun tak tahu. Macam mana tadi, ada yang apa, ID yang kita pun tak tahu macam mana indikator tu dibuat. Ada yang kita tengok ialah tak back in pun tak ada masalah, tak kena suspend kan. Yang mana yang dah clearkan e-wallet, dah maksudnya dah back in, kena suspend kan. So inilah bagi SOP yang kita pun, rider pun pening. Kita pun tak boleh ingat lagi sebab arahan tu sentiasa berubah. Bila arahan sentiasa berubah, kita pun bila mana kita bekerja lah, kalau arahan tu sentiasa berubah, tak tetap, so mesti akan menyebabkan masalah ya? Kerana isu SOP berubah daripada dulu lagi.
Ini SOP senang nak cerita. Kalau ini sebab dalam sistem road runner Telegram Telegram yang mana setiap minggu mesti berubah arahan dia arahan. Mula tengok minggu ke-43 lain ceritanya. Minggu ke-44 lain, setiap minggu lain-lain cerita lah. So macam mana tak pening kan kepala rider ni. Rider-rider kita ni semua ni golongan B40 ya. So bila majikan komanda dia buat begini, memang dia efek pada pendapatan ya, kadar bayaran. So tolonglah pihak komanda, tolonglah lihat isu ini, tolonglah buat satu improvement ya. Tolonglah lihat kembali memorandum kita, apa yang telah pihak penghantar pun dah jumpa. Macam saya terangkan tadi, jelas nombor 1 tadi, kita hendak apa yang berlaku hari ini tolong jangan efek pada sistem bash rider. Macam tadi ada yang efek, ada tak efek. So kan pening. Nombor 2, pihak komanda tolong kaji semula, lihat semula perkara ini dan jangan bebankan rider. Dan kita nak pihak ketiganya, pihak berkuasa tolong dalami isu ini ya, supaya isu ini dapat diselesaikan ya, supaya pihak berkuasa dapat ambil tindakan yang sewajarnya kepada pihak majikan maupun rider. Dan yang terakhir, ini yang selalu juga berlaku. Bila mana kita galakkan rider untuk buat laporan polis, memang insya-Allah saya rasa akan ada kemungkinan ID-nya pun akan disuspend. ID-nya. So yang mana rider yang ada masalah ni, bila dia buat laporan, sebab kita galakkan dia buat laporan, kalau you buat laporan, you kena ID kena suspend, block sebagainya, tolong inform kepada pihak penghantar untuk kita ambil tindakan selanjutnya, insya-Allah. Itu saja. Baik, demikianlah tadi sidang media yang dianjurkan oleh pengerusi Persatuan P-Hailing Malaysia, Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia, Encik Zul Ilmi. Jadi terima kasih dan kerana menonton. Sampai jumpa lagi di Riza Adam P-Hailing FM.